untuk pelajaran kimia hari ini. Kimia kita akan sambung dengan latihan untuk sebatian karbon, kerana kita telah pun lengkap semua subtopik yang kita perlu belajar dalam topik ini. So sebelum kita pergi kepada latihan, kita tengok dulu dalam peta konsep yang terdapat dalam buku teks. Okey, so topik adalah topik sebatian karbon, di mana sebatian kimia yang mengandungi unsur karbon. Okey, bila kita kata sebatian yang mempunyai unsur karbon, kita boleh bahagi kepada dua, organik dengan tak organik. So tak organik kita dah belajar waktu tingkatan 4, contohnya adalah karbonat. Okey, sebatian karbonat adalah tak organik. Karbon dioksida itu sendiri pun tak organik. Karbon monoksida pun bukan organik, dan juga ion sianat. Okey, ion sianat tak organik. Selain daripada benda-benda ni, kita klasifikasikan sebagai organik, yang di mana kita akan beri tumpu perhatian yang lebih lah untuk topik ini. So, sebatian karbon organik terbahagi kepada dua, hidrokarbon dengan bukan hidrokarbon. Hidrokarbon bermaksud sebatian karbon organik yang mengandungi karbon dan hidrogen sahaja. Manakala untuk bukan hidrokarbon, dia juga selain daripada karbon dan hidrogen mengandungi unsur oksigen atau nitrogen atau sulfur atau sebagainya. Maksudnya mengandungi unsur-unsur selain daripada karbon dan hidrogen. Okey, untuk hidrokarbon kita boleh bahagi kepada dua, tepu dengan tak tepu. Tepu bermaksud dia mempunyai ikatan kovalen tunggal sahaja. Manakala tak tepu mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen ganda 2 ataupun ganda 3, double bond atau triple bond, sekurang-kurangnya satu. Okey, sumber hidrokarbon tepu datang daripada petroleum. Maka dalam petroleum ni adalah campuran hidrokarbon ringkas ataupun berantai panjang. Bila kita kata campuran, dia boleh diasingkan melalui proses fizikal, iaitu penyulingan berperingkat, di mana dia diasingkan berdasarkan takat didih yang berbeza. Selain daripada itu, kita juga boleh asingkan ataupun menghasilkan hidrokarbon yang ringkas daripada rantai yang panjang melalui proses peretakan, di mana dengan kehadiran mangkil silikon 6 oksida ataupun aluminium oksida, kita dapat menghasilkan sebatian hidrokarbon yang ringkas daripada sebatian hidrokarbon yang berantai panjang. Okey, so tujuan peretakan dilakukan adalah untuk menampung permintaan yang tinggi terhadap sebatian hidrokarbon yang ringkas, kerana sebatian hidrokarbon ringkas kegunaannya adalah sangat banyak, terutamanya sebagai sumber bahan api dan juga bahan asli untuk petrokimia, industri petrokimia, termasuklah pembuatan plastik ataupun deterjen. Okey, siri homolog yang kita akan belajar dalam SPM adalah 5 sahaja, tetapi sebenarnya ada banyak lagi siri homolog yang terdapat bagi sebatian karbon organik. Tapi kita hanya fokus kepada 5. Yang pertama, alkana. Kedua, alkena, alkohol, asid karboksilik dan ester. So, alkana dia punya kumpulan berfungsinya ialah ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal dia tergolong dalam hidrokarbon tepu kerana mempunyai ikatan kovalen tunggal sahaja, dan dia juga adalah hidrokarbon. Okey, alkana dia punya formula am dia CnH2n tambah 2. So dekat sini bila kita nampak ada nombor tambah 2 di situ, bermaksud dia telah tepu, tidak boleh dimasukkan unsur-unsur lain lagi, tak boleh kita tambah lagi, maka dia sudah tepu dengan hidrogen lah. Okey, sifat fizik bagi alkana, alkena dan alkuna sekejap nanti kita akan cerita dengan lebih mendalam. Okey, tetapi kita pergi kepada sifat kimia dahulu. Alkana boleh menjalani tindak balas pembakaran. So, tindak balas pembakaran terbahagi kepada dua, lengkap dengan tak lengkap. Okey, lengkap berlaku apabila oksigen berlebihan, excess.
Manakala tak lengkap ada dua keadaan juga, oksigen terhad limited dengan oksigen sangat-sangat kurang, sangat-sangat limited. Okey. So apa beza dia? Bila dalam keadaan lengkap, maka hasilnya adalah karbon dioksida dan air. Bila tak lengkap tetapi oksigen kita tu limited, terhad, maka dia akan menghasilkan karbon monoksida dan air. Tetapi bila sangat-sangat limited, sangat-sangat tak ada lah oksigen itu, maka dia hanya menghasilkan karbon dan air, di mana karbon ni dikenali sebagai jelaga. Okey, asap-asap yang kotor warna hitam. Okey, selain daripada pembakaran disebabkan alkana itu sedia ada tidak reaktif, sudah pun tepu kerana mempunyai semua ikatan kovalen tunggal, dia hanya boleh menjalani tindak balas penukar gantian. Okey, substitution, penukar gantian dengan kehadiran sinar UV ataupun cahaya matahari. Sebagai contoh, penukar gantian dengan halogen lah. Halogen seperti klorin ataupun bromin. Okey, sebagai contoh dekat sini metana CH4, kita tambah dengan klorin dengan kehadiran UV, dia akan menggantikan satu hidrogen dengan satu klorin atau klorin. So ada 4 hidrogen asalnya, kita buang satu jadi 3 dan gantikan dengan klorin, dan hasilnya akan membentuk HCl, hidrogen klorida. Dan yang ni adalah baru peringkat pertama. Dia akan terus kepada peringkat kedua, ketiga dan keempat sekiranya hidrogen masih lagi ada. Maka peringkat yang kedua CH3Cl tambah lagi dengan Cl2, dia akan membentuk dengan kehadiran UV membentuk CH2Cl2 tambah HCl. Peringkat ketiga CH2Cl2 tambah Cl2 dengan kehadiran UV membentuk CH3 tambah HCl. Dan peringkat yang keempat CHCl3 tambah Cl2 dengan kehadiran UV menghasilkan CCl4 tambah HCl. Yang ini dikenali sebagai tetraklorometana. So dia akan berhenti sampai tetraklorometana kerana tiada lagi hidrogen yang boleh ditukar gantikan dengan halogen. Okey, kenapa tindak balas ini boleh berlaku dengan kehadiran UV? Kerana dengan kehadiran UV dia akan menghasilkan radikal bebas pada atom halogen klorin. Maka radikal bebas sangat-sangat reaktif. Maka alkana yang tidak reaktif pun akan menjadi reaktif disebabkan radikal bebas tersebut menyebabkan pemutusan ikatan kovalen tunggal menjadi dan membentuk ikatan kovalen tunggal yang baru dengan radikal bebas. So radikal bebas ini sangat bahaya kerana dia boleh merosakkan struktur DNA dan dia sangat-sangat reaktif. Okey, untuk alkena, alkena mempunyai ikatan kovalen ganda 2. Ikatan kovalen ganda 2, double bond sebagai kumpulan berfungsi. Maka dia dikategorikan tak tepu kerana kita boleh buka ikatan ganda 2 tersebut dan isi 2 lagi atom tambahan. Maka formula AM dia tadi 2N tambah 2, sekarang kita kena buang 2 itu, tambah 2 itu, tinggallah 2N sahaja. Bermaksud kita boleh tambah lagi 2. Kita boleh tambah lagi 2 atom tambahan sekiranya kita buka ikatan ganda 2 tersebut. Okey, sifat kimia dia yang pertama pembakaran. So saya tulis kat sini. Pembakaran lengkap dengan tak lengkap. Pembakaran lengkap dengan tak lengkap menghasilkan karbon dioksida air ataupun karbon monoksida air, karbon air sama seperti alkana. Okey, so kat situ tiada apa-apa yang berbeza. Yang kedua adalah penambahan. Penambahan bermaksud kita buka ikatan ganda 2 dan kita tambah 2 atom. So 2 atom yang selalu kita tambah adalah kita tambah hidrogen, nama dia penghidrogenan. Penghidrogenan mangkinnya adalah nikel 180 darjah Celsius. Okey, yang kedua kita tambah halogen.
Nama dia penghalogenan. Penghalogenan. Okey, yang ketiga kita tambah hidrogen, hidrohalogen. Okey, HX. Yang ni kita nama dia penghidrohalogenan. Penghidrohalogenan menghasilkan haloalkana. Yang ketiga kita tambah air, H2O, penghidratan. Okey, keadaan dia makin H3PO4, asid fosforik, 300 darjah Celsius, 60 atmosfer untuk tekanan. Okey, yang terakhir adalah pengoksidaan. Tambah oksigen lah dan tambah air. Ini dikenali sebagai pengoksidaan dengan kehadiran ejen pengoksidaan seperti kalium manganat 7 berasid. Okey, dan menghasilkan diol. Diol itu adalah alkohol yang mempunyai dua kumpulan berfungsi hidroksi. Okey, dia akan menghasilkan diol. Itu adalah tindak balas penambahan yang berlaku untuk alkena. Okey, yang terakhir adalah pempolimeran. Pempolimeran penambahan. Penambahan di mana monomer alkena disambung secara berterusan, di mana ikatan ganda 2 dibuka dan disambung dengan monomer alkana yang lain membentuk polimer. Okey, itu dinamakan polimeran penambahan. Okey, alkuna terdiri daripada ikatan kovalen ganda 3. Okey, maka dia juga adalah tak tepu kerana kita boleh isi lagi atom-atom jika kita buka ikatan ganda 3 tersebut. Maka formula am dia adalah 2N tolak 2. Jika tadi 2N tambah 2, kita buang 2 jadi alkena. Sekarang ni kita buang lagi 2, kita jadi alkuna. Maka sebenarnya alkuna kita boleh tambah sehingga 4 atom asing lagi untuk dia menjadi tepu. Okey. So keaisomeran yang terlibat adalah alkuna, alkena, alkana dan juga alkohol. Okey, keaisomeran adalah fenomena di mana sebatian karbon mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berbeza. Formula molekul adalah bilangan atom-atom yang wujud dalam sebatian tersebut. Bilangan itu adalah bilangan yang sebenar. Manakala formula struktur adalah di mana susunan atau atom itu kedudukannya beserta ikatan-ikatan kimia yang terlibat. Okey, maka di sini kita katakan walaupun dia mempunyai bilangan atom yang sama, tetapi kedudukan atom-atom itu boleh jadi berbeza. Itu adalah keaisomeran. Okey, alkohol datang daripada alkena melalui proses penghidratan. So penghidratan tadi menghasilkan alkohol. Okey, penghidrohalogenan menghasilkan haloalkana. Penghalogenan menghasilkan alkyl alkana. Okey, penghidrogenan menghasilkan alkana. Okey, di sini kaedah untuk menghasilkan alkohol boleh kita guna alkena melalui proses penghidratan menghasilkan alkohol ataupun penapaian dengan kehadiran yeast yang menghasilkan enzim zymase untuk menukarkan sebatian glukosa ataupun kanji kepada alkohol etanol. Okey, alkohol formula amnya adalah CnH2n tambah 1 OH. OH adalah kumpulan berfungsi bagi alkohol dikenali sebagai hidroksil. Maka bila hadirnya atom oksigen di dalam sebatian ini, maka dia bukan lagi hidrokarbon, dia digolong kepada golongan bukan hidrokarbon. Okey. Alkohol sifat kimianya
Yang terlibat adalah pembakaran, tetapi hanyalah pembakaran lengkap sahaja kerana alkohol mudah terbakar, nyalaan api biru tidak berjelaga. Itu adalah sifat-sifat alkohol. Okey, sifat kimia yang selain daripada alkohol, daripada pembakaran alkohol adalah pendehidratan. Pendehidratan bermaksud buang air dengan keadaan serpihan porselin sebagai mangkil. Serpihan porselin sebagai mangkil. Maka dia akan bertukar menjadi alkena. Semula. Pembentukan ikatan ganda 2. Dan yang terakhir adalah pengoksidaan. Pengoksidaan di mana menambah oksigen dengan keadaan kehadiran ejen pengoksidaan. Dengan kehadiran ejen pengoksidaan seperti kalium dikromat 6 berasid membentuk asid karboksilik. Okey. Itu adalah sifat kimia bagi alkohol. Asid karboksilik terhasil daripada pengoksidaan alkohol, mempunyai kumpulan berfungsi COOH. Maka yang di hadapannya masih sama macam alkohol, CnH2n+1, cuma kita buang OH, kita jadikan dia COOH. Okey, so kumpulan berfungsi COOH ini dikenali sebagai karboksil. Okey, sifat kimianya ialah tindak balas seperti asid campur logam reaktif, asid campur logam oksida, asid campur logam karbonat, asid campur alkali. Okey, itu adalah tindak balas asid karboksilik yang kita pernah jumpa juga sebelum ini. Tindak balas yang baru adalah pengesteran. Pengesteran di mana gabungan alkohol dan asid karboksilik dengan mangkil asid sulfurik pekat H2SO4 pekat menghasilkan ester di bawah reflux. Okey. So alkohol dan asid karboksilik melalui proses pengesteran menghasilkan ester. Maka ester mempunyai formula am CmH2n+1 COO CnH2n+1. Kita boleh potong tengah-tengah, di mana di sebelah sini datang daripada asid karboksilik dan di sebelah kanan adalah alkohol yang digabungkan. Nilai bilangan karbon untuk asid karboksilik dan alkohol tidak semestinya sama, dia boleh jadi berbeza. Maka kombinasi yang terbentuk juga boleh jadi banyak dan berbeza. Maka itu adalah ester mempunyai kumpulan berfungsi COOO yang dikenali sebagai karboksilat. Okey. So penamaan untuk ester mesti bermula daripada alkohol. Buanglah perkataan anol di belakang alkohol, gantikan dengan il. Seperti sebagai contoh, etanol menjadi etil, propanol menjadi propil, butanol menjadi butil. Okey, asid karboksilik, perkataan anoik digantikan dengan anoat. Sebagai contoh, asid metanoik menjadi metanoat, asid etanoik menjadi etanoat, asid propanoik menjadi propanoat. Kalau digabungkan dengan alkohol menjadi etil etanoat, etil propanoat, etil butanoat, propil metanoat, propil etanoat, propil propanoat dan sebagainya. Mempunyai pelbagai lagi kombinasi. Okey, itu adalah cara kita menamakan ester. Cara kita menulis formula molekul bermula dengan asid karboksilik, lepas tu digabungkan dengan alkohol. Okey, kalau cara penulisan formula struktur pun begitu juga. Kita lukis
rantai bagi asid karboksilik diikuti dengan rantai bagi alkohol. Okey, cuma penamaan sahaja yang dia terbalik, di mana kita bermula dengan alkohol dan diakhiri dengan asid karboksilik. Okey, sifat fizik bagi semua-semua sebatian ini, siri homolog, alkana, alkena dan alkuna berketumpatan rendah daripada air, takat didih dan lebur yang sangat rendah. Sifat fizik dia, keadaan fiziknya dia bermula daripada gas menjadi cecair dan seterusnya pepecah. Itu adalah trend dia. Ketelarutan bagi alkana, alkena dan alkuna sangat tidak larut di dalam air, tetapi sangat larut dalam pelarut organik. Okey, kekonduksian elektrik, mereka semua alkana, alkena dan alkuna tidak mengkonduksikan elektrik dalam semua keadaan. Okey, untuk alkohol, sifat fiziknya dia berbau tajam. Selain daripada itu, hadir dalam bentuk cecair, keadaan fiziknya dalam bentuk cecair. Takat didihnya sangat rendah dan mudah meruap. Apa lagi? Keadaan fizik tadi kita dah sebut, ketelarutan. Okey, alkohol sangat larut di dalam air, tetapi ketelarutannya berkurang apabila bilangan karbon dia bertambah, saiz molekul dia bertambah. Okey, untuk asid karboksilik, dia takat didih yang rendah, tetapi dia bertambah takat didihnya apabila saiz atom dia meningkat. Saiz molekulnya meningkat dengan penambahan bilangan atom karbon. Wujud sebagai cecair, larut dalam air untuk 3 ahli yang pertama, tetapi ketelarutan itu semakin berkurang untuk ahli-ahli yang seterusnya, yang bermaksud semakin bertambah bilangan karbon, semakin kuranglah dia larut dalam air. Okey, untuk ester, sifat fiziknya dia berbau buah-buahan, berbau wangi. Asid karboksilik tadi berbau masam, alkohol berbau tajam. Okey, dan alkana, alkena, alkuna berbau tengik. Okey, ester dia berbau wangi buah-buahan, takat didih yang rendah dan mudah meruap, cecair yang tidak berwarna, dan ketumpatan rendah daripada air. Penggunaan siri homolog, alkana, alkena dan alkuna digunakan meluas sebagai bahan api ataupun bahan asli petrokimia, alkohol sebagai pelarut bahan organik ataupun disinfektasi sebagai sanitization, asid karboksilik sebagai bahan untuk mengawet makanan seperti cuka, ester sebagai bahan perisa ataupun minyak wangi.